Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma adfa'anna al-waba wal ghala wal riba wal zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Yang dihormati tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, tak kira di mana saja dapat mengikuti program ini, sama ada di tanah air maupun di luar negara, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah, hari ini hari Rabu 29 hari bulan Julai tahun 2020 bersamaan 8 Zulhijjah tahun 1441 Hijriah. Bagi kita masih lagi dalam suasana berhadapan dengan bencana non-alam yang berskala internasional, dan tanpa kita sedar hari ini sudah genap 133 hari kita berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, dan kita khususnya sedang berada pada hari ke-49 pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ataupun Recovery Movement Control Order RMCO yang telah pun bermula sejak 10 Jun hingga 31 Ogos tahun ini, dan kita baru hari ke-49, tinggal lagi 33 hari. Perkembangan semasa agak membimbangkan sedikit. Setakat hari semalam 28 hari bulan Julai, kes baharu COVID-19 telah melonjak kepada 39 kes dengan 28 kes jangkitan tempatan. Maka dipahamkan pihak pemerintah telah bersiap sedia untuk mengembalikan semula kita ke suasana kordon saniter ataupun Perintah Kawalan Pergerakan andai kata kes-kes baharu mencecah atau meningkat kepada 3 digit. Sama-samalah kita berdoa supaya tidak dilaksanakan seperti mana yang pernah kita tempuh pada bulan Mac yang lalu. Dan hari ini juga ramai di kalangan saudara-saudara kita yang bersiap-siap untuk balik hari raya. Mulai daripada hari ini kita mengucapkan selamat dalam perjalanan, berhati-hati di jalan raya, dan jangan lupa untuk mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa, kerana keluarga kita, alih-alih keluarga kita di kampung mungkin terdiri daripada kumpulan-kumpulan berisiko, warga emas, kanak-kanak, golongan yang rendah imuniti disebabkan pelbagai penyakit-penyakit kronik ataupun komorbiditi lain. Sama-samalah kita jaga kita, mudah-mudahan. Baik, kita sambung pengajian kita dalam Minda Imam Besar. Kita membincangkan dalam kuliah duha perdana ini satu kitab seperti yang telah diwawarkan, iaitu kitab terjemahan Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat, yang merupakan terjemahan daripada kitab Arab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umur Al-Akhirah, karya Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi ataupun Imam Al-Qurtubi. Kitab ini begitu tebal sekali, 1121 halaman, dan disusun oleh seorang ulama yang bukan calang-calang, seorang ulama yang begitu tersohor pada era tahun 600 Hijrah, seorang yang bermazhab Sunni Maliki. Dia yang paling terkenal dalam bidang tafsir. Beliau memiliki sebuah tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran setebal 20 jilid. Dan ini salah satu daripada kitab garapan beliau, dan banyak manfaat yang boleh kita ambil daripada kitab ini. Kita masih membincangkan bab yang pertama. Cuma hari ini kita pindah ke muka surat 55, iaitu mentalkinkan mayat dengan kalimat La ilaha illallah. Cuma pada pertemuan lalu kita membincangkan tentang Israel. Ada sedikit lagi yang kita tak sempat nak habiskan, jadi kita habiskan dulu sikit pada minggu ini. Nanti kita sambung dengan bab yang baru tentang talqin. Kita habiskan sedikit saja. Minggu lepas kita ada menceritakan tentang salah satu daripada 6
bala kegoncangan ataupun ketakutan sebelum kita mati. Ada 6 perkara. Iaitu pertama, mati itu datang secara tiba-tiba. Dia tidak ada warning. Kecuali orang yang memang dah diberitahu bahawa awak ada umur sekian-sekian ataupun awak akan mati dibunuh hari esok, hukum gantung. Itu orang dah dapat memo, dia dah tahu bila dia mati. Ini yang jenis tak tahu apa-apa. Pagi tadi siap daripada rumah, pakai seluar, pakai apa, pergi sarapan, tak terfikir bahawa hari ni nak meninggal. Itu yang merupakan ketakutan bagi setiap manusia. Yang kedua, mati itu sakit. Payah nak mengatakan mati ini tak sakit. Cuma bagaimana tahap kesakitan ni kita dah bincangkan. Akan adalah malaikat, proses pujukan, proses memberikan kata-kata motivasi ketika proses sakaratul maut itu. Dan yang ketiga kita sempat bincang, iaitu melihat wajah malaikat maut. Dan itu adalah satu ketakutan juga. Kita dah pun membincangkan malaikat Israel atau malaikat maut akan datang dengan wajah yang berbeza. Kalau orang tu orang soleh, dia akan datang dengan wajah yang begitu indah sekali, lemah lembut, dengan bau yang begitu harum. Dan dia akan memberi bantuan ataupun ketenangan untuk orang ini dapat melafazkan kalimat syahadah. Namun bagi orang-orang yang bergelumang dengan maksiat, malaikat maut itu akan datang dalam bentuk wajah yang sangat buruk, bengis dan baunya kurang menyenangkan. Dan keadaan ini akan menambah derita kepada orang yang nak mati ini. Selain daripada derita sakaratul maut yang sedang dihadapi, kengerian melihat kedatangan malaikat itu juga akan menjadikan kita takut ketika mati nanti. Sebab itu, bila membicarakan tentang malaikat maut Israel, kita dah bincangkan sedikit pada kesempatan yang lepas, bahawa malaikat maut ini dalam setiap tamadun di dunia, mereka kenal dengan malaikat maut. Tetapi di dalam pemahaman mengikut agama masing-masing. Yang mana kalau kita lihat rakan-rakan kita di barat, mereka percaya kepada watak Grim Reaper. Yang mana dalam budaya barat, pencabut nyawa biasanya dikenali dengan nama The Grim Reaper. Digambarkan sebagai badan yang tulang rangka, pegang sabit besar dan mengenakan jubah pada waktu tengah malam, dengan kadang dia tutup kepalanya dan dia ada bawa kapan putih. Jadi kematian-kematian yang digambarkan di barat itu banyak digambarkan dalam bentuk mitologi. Kalau kita tengok beberapa mitologi, dia mempunyai dewa-dewa yang menyebabkan kematian ataupun yang membawa kepada aspek kematian. Tak kiralah kalau kita pergi ke Perancis ke, kalau kita pergi ke Greek sekalipun, Skandinavian, semuanya memiliki kefahaman tentang wujudnya makhluk yang kerjanya mengambil nyawa. Sebab itu kalau di barat mereka kenal dengan Angel of Death ataupun malaikat kematian. Sampai ada yang menyembah malaikat kematian ini. Sebab itu kalau di Mexico, dia sembah Nuestra Señora de la Santa Muerte, yang mana dia buat pesta pada setiap 15 Ogos dan juga 1 November. Dia banyak buat perayaan untuk nak menyembah malaikat yang menarik nyawa ini. Dia orang akan berpakaian macam-macam cara lah. Dia akan pakai hooded robe, ada yang pegang sabit. Dan banyak filem-filem Hollywood pun, kalau babak orang jahat kejar hero dan sebagainya, akan selit di dalam perayaan inilah. Dia panggil Nuestra Señora de la Santa Muerte. Suasana menyembah malaikat pencabut nyawa. Dulu di zaman Aztec, mereka puja Mictlantecuhtli, yang mana dalam tradisi-tradisi zaman dahulu, mereka juga percaya bahawa ada satu dewa yang kerjanya mencabut nyawa. Dalam tradisi agama Abrahamik, iaitu Kristian dan juga Yahudi misalnya, kalau Kristian dia percaya dengan Gabriel. Gabriel, kalau dalam Hebrew, bahasa Yahudi dia panggil Gavriel. Orang Arab panggil Jibril. Dan mereka ini adalah dalam kelompok Archangel. Archangel ni chief angel ataupun an angel of high rank. Dia malaikat, dia ada grade juga. Dia ada tingkat-tingkat tertentu. Bukan kerja-kerjaan dia ada grade 41, 44. Tak. Malaikat pun ada grade. Jadi Archangel ini adalah satu kelompok penghulu-penghulu malaikat yang merupakan pemimpin dari satu pasukan malaikat di syurga.
Jadi umumnya semua archangel di akhir namanya akan berakhir dengan L. Maknanya L ni dalam fahaman mereka dalam Tuhan. Walaupun Gabriel ataupun Jibril tidak dinyatakan secara jelas dalam Bible sebagai archangel, namun tingkatan archangel itu ada disebutkan dalam sumber-sumber era intertestamental, macam the Book of Enoch. Intertestamental period ini, a gap between the period covered by the Hebrew and the Christian New Testament, duduk tengah-tengah. Baik itu dalam tradisi gereja-gereja Roman Catholic, begitu juga Anglican, Eastern and Oriental Orthodox, kumpulan archangel ni, Michael, Raphael, Gabriel, digelarkan saints ataupun wali-wali. Ada 7 archangel yang paling utama dalam Kristian: Michael, Gabriel, Raphael, Ariel, Jophiel, Zakiel, Israfil. Jadi ini dia punya susunan-susunan malaikat mereka. Jadi selesai. Artinya salah satu ketakutan kita adalah melihat malaikat maut itu sendiri. Kita berdoa mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan orang baik-baik, malaikat maut akan datang dalam keadaan yang begitu indah dan harum sekali. Mudah-mudahan. Itu bala yang ketiga, musibah ketiga. Musibah yang keempat adalah ketika nak mati nanti, mendengar pujian daripada malaikat ataupun kutukan daripada dia. Kalau mendengar pujian itu tak ada masalah, mana kita jadi seronok. Dan yang memuji dan mengutuk ini siapa? Kiraman katibin. Orang yang tak mati, dia akan dapat mendengar pujian ataupun kutukan daripada malaikat kiri kanan ini, kiraman katibin. Selama ini malaikat yang duduk di sebelah kanan dan kiri, dia kerja dia catat amal kita, amal baik, amal jahat. Kalau amalan yang dilakukan oleh kita amalan yang baik-baik, dia akan puji kita dan dia akan hiburkan kita dengan amalan-amalan itu masa kita nak meninggal nanti. Dia akan cerita, jangan takutlah, awak orang baik, awak jaga mak, awak ni. Jadi dia memberikan kita satu pengharapan walaupun tahu dah nak mati. Tapi kalau amalan kita buruk, orang banyak dosa, orang yang fasik, dia akan dikutuk ketika nak memboskan nafas nanti. Jadi bayangkanlah, kita dah susah ketika itu dengan sakit sakaratul maut, menengok malaikat maut lagi datang dengan garang dengan macam-macam. Duduk yang kiri ni pula duduk entang-entam kita, awak memang habis lah awak lepas ni, awak curi getah buku, habis macam-macam benda. Jadi kita akan jadi serabut ketika itu. Jadi ini goncangan keempat, kata ulama, yang mengerikan kita. Yang kelima, goncangan ataupun musibah yang kelima adalah ketika kita dapat melihat tempat tinggal kita di akhirat nanti. Ketika itu ditunjukkan menjelang kematian, kita akan ditunjukkan tempat tinggal pada hari kiamat, sama ada tempat elok ataupun tidak elok. Allah Ta'ala menyebut, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Akan diangkat hijab yang menutup dan kamu akan melihat pemandangan itu dengan pandangan yang tajam. Surah Qaf ayat 22. Kata ulama, ayat ini menunjuk kepada suasana orang yang nak mati. Ditunjuk kepada dia pemandangan mana dia akan duduk. Kalau kita nampak kita orang baik-baik ditakdirkan, kita ditunjukkan tempat yang indah, yang comel, macam menengok suasana gunung di Switzerland, cantik dengan bunga-bunga, musim bunga, bunga tulip di Istanbul. Orang suka tengok, itu melegakan kita. Tapi bayang kalau kita nampak macam kawah gunung berapi, tengok lava berasap-rasap, dia akan memberi beban kepada kita. Baik itu untung orang yang baik-baik, orang yang saleh akan dinampakkan syurga, tempat mereka bakal ditempatkan. Dan orang fasik akan melihat neraka, tempat mereka bakal dihumbankan. Sebab itu setengah ulama mengatakan, apabila Allah telah tunjukkan kepada mereka neraka, maka mata hitam orang itu akan terbalik ke belakang. Sampai begitu. Bolehlah kita cek, tak pasti. Sampai mata hitam orang tu terbalik, tinggal putih. Begitu menakutkan. Maka melihatnya saja sudah menyeksakan. Bagaimanalah kalau dicelup di dalam itu. Wa na'udzubillah min zalik.
Sebab itulah Imam Al-Ghazali telah memuatkan satu hadis dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Katanya setiap seorang daripada kamu tidak akan meninggal dunia sebelum dia tahu ke mana arah kembalinya dan sebelum diperlihatkan di manakah yang bakal dia duduk, sama ada di surga ataupun di neraka. Dan satu hadis Anas bin Malik, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ahu. Siapa yang suka ataupun dah terlampau excited nak bertemu Allah, maka Allah juga excited untuk bertemu dengan dia. Dan siapa yang tak mau, benci bertemu dengan Allah, Allah pun tak suka bertemu dengan dia. Qulna ya Rasulullah kulluna nakrahul maut. Qala laisa zaka karahiyatul maut walakinnal mu'mina idza hudira ja'ahu al-bashiru min Allah azza wa jalla bima huwa sa'iru ilaihi falaysa syai'un ahabbu ilaihi min an yakuna qad laqiya Allah azza wa jalla fa ahabba Allah liqa'ahu. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami semua mana ada orang yang suka mati ya Rasulullah? Maka kata Nabi, bukan itu yang saya maksudkan. Orang yang beriman apabila menghadapi sakaratul maut, maka akan datang pemberi khabar gembira yang merupakan utusan Allah, akan menghampirinya dan akan menunjukkan kepada dia tempat dia akan pergi nanti. Dia akan tunjukkan, ya. Kalau cerita-cerita orang putih ni, banyak cerita orang putih lah, cerita Melayu jarang, cerita Melayu, cerita kelahi laki bini, itu sajalah. Kalau cerita orang putih, cerita gladiator apa ya, cerita perang-perang. Kalau hero tu nak mati, dia tengah cedera parah, dia pun akan dinampakkan lah di mana isteri dan anaknya dia berada. Kan cerita orang putih biasa hero, isteri dengan anak kena bunuh dengan orang jahat. Jadi dia akan cari orang jahat tu sampai jumpa. Tapi lalas bila dia pun nak mati, dia akan diperlihatkan anak dia tengah berlari kat ladang tepi pantai dan macam-macam lagi. Ini dalam cerita orang putih banyak, cerita Melayu jarang cerita begini. Jadi Nabi bercerita malaikat itu akan membawa khabar gembira dan menunjukkan tempat kembalinya, hingga tidak ada sesuatu yang dia lebih sukai kecuali bertemu dengan Allah. Lalu Allah pun akan suka bertemu dengan dia. Mana dalam keadaan sakaratul maut akan dibukakan satu skrin besar agaknya depan kita, slide besar ke wallahu alam. Nampak dah surga itu dengan jalan yang cantik, dengan sungai burung-burung berkicau. Jadi ketika itu kita dah begitu excited. Maka kata Nabi, orang yang excited itu Allah pun excited nak jumpa dia. Begitu. Walau bagaimanapun kata Nabi. Wa innal fajir awil kafir idza hudira ja'ahu bima huwa sa'irun ilaihi min syarri aw ma yalqahu min asy-syarri fa kariha liqa Allah wa kariha Allah liqa'ahu. Adapun orang yang banyak buat dosa, orang yang suka maksiat, tak sempat taubat, bila menghadapi sakaratul maut, maka akan datang seseorang menunjukkan, akan datanglah satu utusan Allah, hamba Allah akan menunjukkan tempat kembalinya yang buruk nanti. Apa rupa tempat dia? Neraka lah dengan penuh seksaannya. Jadi ketika itu orang tu pun akan mengatakan, saya tak nak jumpa Allah. Maka Allah pun akan kata, aku pun tak ingin jumpa engkau ketika itu. Sebab itu, ni hadis riwayat Imam Ahmad. Sebab itulah, tuan-tuan sekalian, mayat, dia menggelupur, tak nak pergi ke kubur. Kalau dia bukan orang yang baik-baik, dia sendiri tak nak. Menggelupur dia tak nak. Dalam satu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, idza wudi'atid jinazatu wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghayra salihatin qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insana walau sami'ahu sa'iqa. Kata Nabi, ketika jenazah telah pun diletakkan ataupun diusung oleh seorang laki-laki di atas bahu mereka, maka kalau jenazah itu adalah hamba yang soleh, dia akan beritahu kepada orang yang mengusung jenazah dia, cepat sikit katanya, sebab dia dah begitu excited untuk pergi ke kubur dia.
Adapun kalau jenazah itu adalah jenazah orang-orang yang banyak dosa, ketika orang usung jenazah dia akan mengatakan kepada orang, ya wailaha aina yazhabun. Wail ni minta maaf, terjemahannya, oi, celaka kamu, ke mana kamu nak bawa aku? Begitu marah dia tak nak pergi. Jadi kata Nabi, sautaha kullu yasma'u sautaha kullu syai. Suaranya itu akan didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Dan kata Nabi, walau sami'ahu sa'iqa. Kalaulah manusia dengar suara mayat itu mengatakan, saya tak nak pergi, saya tak nak pergi, nescaya sa'iqa, pengsan manusia kalau mendengar suara si mayat itu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Itu goncangan yang kelima. Dan goncangan yang keenam adalah menghadapi godaan syaitan, yang mana ujian yang paling dahsyat untuk orang yang hendak mati adalah datangnya godaan syaitan yang sangat hebat. Bukan kita muji, tidak. Nabi sendiri mendoakan supaya dia tidak digoda oleh syaitan. Syaitan yang datang itu pula bertahap-tahap. Lagi tinggi iman seseorang, maka pangkat syaitan yang datang tu pun tinggi juga. Mana kalau yang meninggal ini budak sekolah agama misalnya, maka yang datang menggodanya adalah syaitan peringkat budak sekolah agama punya level. Dia tak akan hantar syaitan yang ada degree, syaitan yang ada masters, tidak. Kalau yang nak meninggal ni imam misalnya, maka yang datang menggodanya syaitan level imam juga. Kalau imam besar, syaitan level imam besar. Dia ikut tahap seorang itu. Pada detik itulah syaitan dia tidak lagi bermatlamat untuk nak goda orang ni buat maksiat. Bukan lagi untuk nak suruh minum arak, berjudi, derhaka, suruh berzina, tidak. Tapi dia datang untuk nak tukar akidah. Dan itu adalah kemuncak godaannya. Dan yang datang ni bukan satu dua malaikat, berbondong-bondong. Habis satu grup, datang grup yang lain. Balik satu grup, datang grup lain. Misi mereka tetap sama, iaitu untuk nak menukar akidah. Jadi syaitan itu akan datang dengan membawa macam-macam lah, gambaran-gambaran harta, tanah, rumah, kereta, apa saja benda yang paling kita sayangi. Kalau orang tu suka bawa basikal tiap-tiap hujung minggu, syaitan datang bawa basikal. Apa kita suka? Suka bawa motor hari Ahad Karak Highway, syaitan datang bawa motor besar. Dia akan mengganggu kita dengan benda yang paling kita sayangi, hingga dengan ketika itu kita rasa begitu berat untuk berpisah. Padahal Nabi dah sebut, Tuhan kata, siapa nak jumpa aku nak jumpa dia. Siapa yang tak nak jumpa aku pun tak ingin jumpa dia. Bayangkanlah, kita sayang basikal kita. Dia letak basikal, nampak depan kita basikal itu. Jadi nak berpisah tu rasa berat sekali. Paling tak tahan dia letak anak kita. Baik gambaran anak kita yang bongsu, yang kecil, cucu yang kita sayang. Jadi berat nak berpisah, itulah satu siksaan pada kita. Padahal kita ni nak berjumpa Allah Ta'ala, lagi hebat daripada segala-galanya. Itu permainan syaitan. Dan ada juga kata ulama, ada masanya dia mendatangkan kepada kita orang-orang yang kita menyampah, orang yang kita benci, datang menjelma, cemik muka, mengutuk kita, mengedik kita, mengejek kita. Istilah orang sekarang panggil haters. Datang orang-orang, kita rasa sangat terganggu. Dahlah aku ni dengan sakit sakaratnya, orang mentalkinkan la ilaha illallah lagi, malaikat maut datang dengan rupa sekian-sekian, datang pula syaitan ganggu pula, bawa muka-muka yang kita menyampah. Kita nak mendapat ketenangan itu begitu susah sekali, sedangkan kita nak meninggal dalam keadaan yang tenang. Itu kerja syaitan. Dia mengganggu kita, menghuru-harakan suasana. Sebab itu orang yang hampir nak meninggal nanti, dia akan berasa sangat dahaga. Maka syaitan tahu ini. Lantas dia akan manipulasikan keadaan. Dia akan menyamar sebagai ibu, sebagai guru, sebagai cucu kita, siapa saja orang yang kita sayangi ataupun kita percayai. Jadi kalau dia bawa muka mak kita, dia akan datang bawa air. Tapi bila kita nak minum, dia pujuk kita dalam bentuk ibu kita, pujuk kita supaya tukar akidah.
Ibu kita juga akan bawa kekeliruan. Dia mengatakan bahawa agama yang benar itu adalah agama sekian-sekian. Maka ketika itulah, kalau kita memiliki iman yang rapuh, besar kemungkinan boleh terpengaruh. Ini disebut bala sebelum kematian. Begitu juga ketika sanak saudara kita mentalkinkan kalimah syahadah. Syaitan juga ketika itu mengajar sebaliknya. Dan ini bukan sekadar berlaku kepada orang-orang biasa. Bahkan terjadi juga benda-benda ini kepada para ulama-ulama besar. Mereka juga menghadapi cabaran yang sama, diganggu ketika kematian. Ibnu Arabi, seorang ulama tasawuf dan juga ahli tafsir, ketika dia sedang sakaratul maut, orang yang datang ziarah dia semuanya tarak-tarak ulama yang datang ziarah dia. Jadi bila anaknya mentalkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia boleh kata tidak. Bayangkanlah. Kejadian ini mengejutkan semua orang. Mengapa Imam Ibn Arabi jadi begitu? Orang ngajar dia la ilaha, dia kata tidak. Bila keadaan dah lega sedikit, dia pun minta air. Anak dia hulurkan air. Anaknya tanya, ayah, mengapa ayah menafikan kalimah syahadah yang saya ajarkan? Kata Ibn Arabi, bukan begitu. Aku tidak mendengar, melainkan dengar suara syaitan saja ketika tadi yang mengajak aku mengikut Nasrani dan juga Yahudi. Jadi aku duk menghalang dia. Sebab itulah Nabi SAW mengajarkan satu doa, A'udzubika ayyatakhabbatani syaitanu indal mauti. Ya Allah, aku berlindung kepadamu supaya tidak disesatkan oleh syaitan ketika kematianku nanti. Hadis riwayat Abu Daud. Kenapa dia paling kuat menggoda bila kita nak mati? Sebab nak mengelakkan kita masuk surga. Itu matlamat besar syaitan. Dia tak puas hati. Dulu syaitan iblis duduk di surga. Itu tempat dia. Tapi dek kerana Adam, dia telah diusir daripada surga. Jadi dia akan balas dendam. Anak cucu Adam, aku tak akan bagi dia orang masuk surga. Caranya, ganggu ketika kita nak mati. Sebab itu Nabi sebut, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya ketika mati adalah la ilaha illallah, masuk surga, kata Nabi. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi dia tak hendak benda ni berlaku, dia akan goda habis-habisan. Sebab itu kita merasa heran. Ramai orang yang bersiap-siap untuk menyambut kelahiran bayi. Kita buat, ialah sediakan kain lampin, ada bakulnya, dalam tu ada baju-baju baby, bedak lah macam-macam, shower untuk nak mandi. Tapi berapa keratkah daripada kalangan kita yang bersiap-siap untuk menghadapi hari kematiannya? Adakah kita telah menyiapkan kain kapan kita? Adakah kita dah siapkan barang-barang keperluan untuk mandikan jenazah kita? Saya percaya tak ramai orang menyiapkan benda-benda ini. Menunggu kelahiran ramai. Menyiapkan untuk kematian, itu tidak ada. Baik itu orang dulu kaji, mengapakah Sultan dan juga ulama-ulama kerajaan Osmaniyah serbannya besar-besar? Semua orang tanya, kenapa besar-besar serban dia orang? Muka kecil, serban Allah punya besar. Tuan-tuan, serban yang besar itu adalah kain kapan yang mereka ikatkan di kepala mereka untuk mereka sentiasa ingat bahawa kematian begitu dekat. Hanya di kepala saja. Terpulanglah tuan-tuan, kau nak membalut kain kapan ganti emas pun boleh juga. Balut pada muka biar tebal-tebal sikit. Ni contoh sajalah. Ayolah kita buat persediaan. Kawan-kawan yang kita hari-hari kuhulu kele ini juga akan memberi kesan kepada kematian kita nanti. Kalau mereka orang baik-baik, dia akan mempengaruhi kita buat keputusan yang baik ketika nak mati. Tapi kalau mereka ni bukan orang baik-baik, kita risau mereka akan ganggu kita ketika nak mati nanti. Hati-hatilah. Baik. Bagi yang ada kitab, muka surat 55, kita nak masuk bab 1. Masih bab 1, tapi mentalkinkan mayat dengan kalimat La ilaha illallah.
Baik. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Talqinkanlah mayat-mayatmu dengan kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ibnu Abu Dunya menyatakan daripada Zaid bin Aslam, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ihtadara al-mayyitu falaqqinuhu la ilaha illallah fa innahu ma min 'abdin yakhtimu lahu biha mautahu illa kanat zadahu ilal jannati." Apabila kematian mendatangi seseorang, maka talqinkanlah dia dengan kalimat la ilaha illallah. Kerana siapa saja yang pada akhir hidupnya mengucapkan kalimat tersebut, maka kalimat itu akan menjadi bekalannya masuk syurga. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ajarkanlah olehmu kalimat la ilaha illallah kepada seseorang yang akan meninggal dunia, kerana pada masa itu dia akan melihat apa yang tidak kamu lihat." Abu Nu'aim menyatakan satu hadis daripada Makhul, daripada Ismail bin Iyash bin Abu Mu'az Utbah bin Hamid daripada Makhul, daripada Wailah bin Al-Asqa, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihdiru mautakum wa laqinuhum la ilaha illallah wa bashiruhum bil jannah fa innal hakima min ar-rijali yatahayyaru 'inda zalikal masra wa inna syaitana aqrabu ma yakunu min ibni adama 'inda zalikal masra walladhi nafsi biyadihi la mu'anayatu malakil mauti ashaddu min alfi darbati sayf walladhi nafsi biyadihi la takhruju nafsu 'abdin min ad-dunya hatta yata'allam kullu 'araqin minhu 'ala hiyalih." Pergilah kamu kepada orang yang akan meninggal dunia, ajarkanlah mereka ucapan la ilaha illallah. Berikanlah kepada mereka khabar gembira tentang syurga, kerana pada masa itu syaitan berada amat dekat dengan orang yang meninggal dunia. Aku bersumpah bahawa pandangan malaikat maut itu jauh lebih sakit daripada libasan 1000 pedang. Dan aku juga bersumpah bahawa tidak akan keluar roh seseorang sehingga orang itu berpeluh akibat sakit yang disebabkan oleh kesalahannya. Hadis gharib daripada hadis yang diriwayatkan oleh Makhul. Para ulama menyatakan bahawa mentalqin mayat dengan kalimat la ilaha illallah merupakan ketentuan yang dilakukan secara turun-temurun oleh orang Muslim. Oleh kerana itu, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hidupnya, maka dia akan mendapat kebahagiaan. Perkara itu berlaku secara umum seperti yang terdapat di dalam hadis Nabi, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir perkataannya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Oleh kerana itu, orang yang akan meninggal dunia sebaiknya diingatkan untuk membaca kalimat la ilaha illallah agar dia terlindung daripada pujuk rayu syaitan yang akan merosakkan akidahnya. Jadi saudara sekalian, mentalkinkan orang yang akan meninggal ini tuntutan agama. Tapi biasanya kita faham talqin ni bila dikubur. Tidak. Mentalkinkan orang tuntutan agama. Mentalkin ni maknanya kita guide dia, membimbing dia, menuntun dia, orang yang nak meninggal ni, untuk mengucap kalimat syahadah la ilaha illallah. Kita kena guide dia. Dan mentalkinkan seorang yang akan meninggal dunia ini disunatkan atau menjadi satu sunnah bagi orang yang duduk dekat dengan orang yang meninggal. Orang yang jauh tak payahlah nak pakai Webex ke nak pakai Google Meet, tak payahlah, orang yang paling dekat saja. Sebab Nabi pesan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Bimbinglah orang yang akan meninggal dunia dengan membaca la ilaha illallah. Hadis Muslim. Dalam riwayat lain, man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang ujung kematiannya sebelum dia putus nyawa, dia ucap la ilaha illallah, masuk syurga. Hadis riwayat Abu Daud. Cuma ada beberapa perkara yang tuan kitab telah memberikan beberapa perhatian untuk kita ambil. Pertama, apakah faedah mentalkin orang yang akan meninggal dunia? Kata Imam Al-Qurtubi, para ulama mengatakan bahawasanya mentalkinkan orang yang akan meninggal dunia adalah sunnah daripada para pendahulu umat yang kemudian diamalkan oleh semua orang Islam sampai hari ini.
Tujuannya adalah akhir ucapan yang keluar dari orang yang meninggal dunia adalah la ilaha illallah, sehingga dia menjadi orang yang berbahagia kerana termasuk dalam golongan yang disebutkan oleh Nabi, man kana akhir kalamih la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang penghujung ucapannya adalah la ilaha illallah, masuk surga. Barang perlu diingat, tadi kita dah terangkan, syaitan dia sangat mengganggu semasa kita nak meninggal dunia. Itu adalah fakta. Syaitan akan mengganggu. Berapa hebat pun kita, syaitan akan mengganggu. Ada satu riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, inna syaitana qala wa izzatika ya Rabbi la abrahu ughwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Kata Nabi, Iblis bersumpah, demi keagunganmu wahai Tuhan, aku tak akan pernah berhenti menyesatkan hamba-hambamu selagi roh mereka di kandung badan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Selagi ada roh, aku akan goda mereka habis-habisan. Sebab itu dalam hidup kita ni tuan-tuan, yang paling mustahak ending. Macam kita berlumba, starting cantik, okey, bagus. Tapi yang dia nilai, siapa yang berada di hujung garisan, siapa yang endingnya cantik. Kalau startingnya lawa tapi kalah, tak guna juga. Sebab itu Nabi mengajarkan, innal abda la ya'malu fima yara an-nasu 'amala ahli al-jannah wa innahu la min ahli an-nar wa ya'malu fiha yara an-nasu 'amala ahli an-nar wa huwa min ahli al-jannati wa innamal a'malu bi khawatimiha, kata Nabi. Sesungguhnya kamu akan jumpa manusia-manusia yang menurut pandangan kamu dia ni ahli surga, padahal hakikatnya dia adalah penduduk neraka. Dan kamu juga akan melihat orang yang kamu tengok kehidupan dia, cara dia jalani ni kehidupan atau perilaku ahli neraka, tetapi sebenarnya mereka merupakan ahli-ahli syurga. Yang penting, kata Nabi, setiap amal adalah bagaimana khawatimah, khatimahnya macam mana, endingnya macam mana. Hadis riwayat Imam Bukhari. Cuma janganlah sampai tak semayang pula. Orang tanya, ngapa tak semayang lepas menengok kuliah duha? Ustaz cakap ending yang mustahaknya. Dah kalau tak semayang bang, macam mana ending nak molek? Yang ini Nabi nak maksudkan, jangan kita mengukur orang. Don't judge a book by its cover. Jangan nilai orang, jangan nilai buku ikut kulit dia. Tapi amalan wajib mesti diteruskan. Hijabnya, semayang bang, puasa buat baik, itu kena buat. Jangan tak payah buat baik, yang penting mati. Esok mati tak tahu mana-mana, tak ada mengucap, lagi susah. Justru dalam kitab Aunul Ma'bud dicatatkan, waqad ruwiya anna syaitana la yakuna fi hal ashad 'ala ibni adam minhu fi halil mauti yaqulu li a'wanihi dunakum hadha fa innahu in fatakumul yawm lam talhaquhu ba'da al-yawm. Kata tuan kitab, diriwayatkan bahawa syaitan dia tidak menggoda anak Adam melebihi hebatnya godaan pada ketika orang tu nak meninggal dunia. Itu dia press habis, dia tekan habis. Ketika itulah syaitan akan berkata kepada seluruh rombongan dan kawan-kawannya, kata dia, mari berkumpul di sini. Hari ini, kalau kita tak boleh menyesatkannya pada hari ini, in fatakumul yaum lam talhaquhu ba'dal yaum. Kalau hari ni kita tak akan dapat menyesatkan dia, nescaya selepas ni tak ada peluang dah untuk nak goda dia selama-lamanya. Maknanya goda sekarang, now or never. Bila dia dah mati, kita tak boleh goda lagi dah. Jadi goda dia habis-habisan. Satu kumpulan datang, gagal. Satu kumpulan lagi, satu kumpulan. Baik itu Nabi mengajarkan doa. Wa a'udzubika an yatakhabbatani syaitanu indal mauti. Ya Allah, aku berlindung padamu agar tidak disesatkan oleh syaitan ketika kematian. Syaitan akan mengganggu. Yang kita sebut tadi, ulama pun ada yang diganggu oleh syaitan. Ulama itu sedang ulama. Bagaimanakah kita agaknya? Kita doalah supaya Allah mudahkan. Tuan kitab membawakan cerita berkenaan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kata dia, ada satu cerita yang disampaikan oleh Abdullah bin Ahmad, iaitu anak kepada Imam Ahmad. Dia cerita masa ayahnya nak meninggal dunia, ayah dia
tak stabil lah kesihatan, kejap pengsan, kejap sedar. Jadi dia perasan ayahnya ada satu keadaan dia akan bercakap seorang, jangan, jauh, pergi, jangan, aku masih jauh. Ada masa dia akan bercakap begitu, aku masih jauh, kata dia. Dia anak dia bila selalu tengok, dia tanya kepada ayah, macam ayah dia dah stabil sikit, ayah minta maaf nak tanya, ayah tengok apa yang sampai cakap masih jauh ni? Maka jawab Imam Ahmad bin Hanbal, inna syaitan qa'im bihadha'i a'adha ala anamil yaqul ya Ahmad futtani wa ana aqulu la bu'dun. Syaitan, kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia berdiri dekat tepi sini sambil gigit jari, dan dia kata kepada ayah, hey Ahmad, aku akan kehilangan dirimu, aku tak sanggup berpisah denganmu, kau orang hebat, macam-macam dipuji ni. Jadi Imam Ahmad ketika itu menjawab, bu'dun, masih jauh. Ini ada sebut dalam Tazkirah Al-Qurtubi. Maksud cerita ini, kata tuan kitab, syaitan dia hendak menyesatkan Imam Ahmad dengan cara memuji Imam Ahmad. Kita nak mati, yang mengutuk apa tu cerita lain. Yang rupa orang level tertentu dia memuji kita, awak hebat, awak imam besar begini, dengan orang besar ni, dengan istana begini, dengan orang Putrajaya begini, dengan awak level legend. Dia akan puji kita supaya kita ada rasa sombong sikit lah. Sedangkan Nabi sebut, siapa yang mati dalam keadaan besar zarah saja sifat sombong, orang ini tak dibenarkan cium bau syurga. Bukan tak boleh masuk syurga, cium pun tak boleh. Ini syaitan punya permainan lah. Tapi Imam Ahmad ni iman kuat. Dia kata, la bodon, tak, saya masih jauh. Jangan. Yang awak puji tu tak ada, tak sampai lagi level tu. Saya masih jauh lagi. Ada lagi legend daripada saya. Seolah begitulah. Ini permainan dia. Ada satu kisah kedua, kata tuan kitab, termasuk juga kejadian yang pernah dialami oleh salah seorang daripada ulama di Cordova di Sepanyol. Sebab tuan kitab kita ni asal daripada Sepanyol, Cordova, itu namanya Qurtubi. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, guru kami Abu Abbas Ahmad bin Omar bercerita, saya menyengok saudara kepada guru saya, iaitu Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad di Cordova. Ketika itu beliau sedang sakaratul maut. Maka ada orang di sekeliling yang mentalkinkannya, la ilaha illallah. Tapi orang ini ketika orang talkin jawab, tidak. Jadi selepas dia sedar, dia bercerita. Orang tanya kenapa, orang kata tidak. Kata dia ada dua syaitan datang mengganggu. Satu duduk sebelah kanan, satu sebelah kiri. Yang satu mengganggu saya, mati dalam Yahudi. Yahudi agama paling benar sekali, agama yang terbaik, kata orang ni. Dan kedua, matilah dalam Nasrani, sebab Nasrani lah agama terbaik. Jadi ketika orang mengajar la ilaha illallah, setan kanan setan kiri suruh masuk Nasrani, masuk Yahudi. Jadi dia pening, dia pun jawab tidak. Ini ada disebutkan dalam Tazkirah Al-Qurtubi. Sebab itulah kepada tuan-tuan, ya, ini satu tips lah untuk kita. Kalau kita dah ada dekat dengan orang yang sedang sakarat, jangan pandang saja. Jangan main telefon, jangan main game, jangan update status, janganlah hantar location. Ada kerja-kerja yang kita kena buat sebagai khidmat kita yang terakhir kepada orang yang nak meninggal ni. Kalau dia orang tua kita, tu khidmat kita terakhir. Kalau dia kawan-kawan kita, inilah kita punya pengalaman terakhir dengan dia. Pertama sekali kata ulama, daripada duduk saja, beri dia minum air. Jangan biarkan dia dahaga. Kata Sayyid Ba'lawi Al-Hadrami dalam kitab Bughyatul Murtasyidin, wa yajral ma nadban bal wujuban anzaran imaratu tadullu ala ihtiyaj, dan diberi tegukan air dengan hukum sunnah, bahkan menjadi wajib apabila terlihat ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa orang yang sakratul maut itu sedang sangat memerlukan air. Kana yahushu idza fa'ala bihi dzalika li'anna al-'atash yaghlibu li shiddatun naza'. Dan tanda yang muncul adalah ketika kita melihat raut mukanya yang nampak
memerlukan air. Sebab haus sedang melanda dalam keadaan syiddatun naza', dalam keadaan beratnya naza' itu, nak putus nyawa itu. Walidzalika ya'ti syaitan bima zalali wa yaqul qul la ilaha ghairi hatta asqika. Dan ketika itulah, kata tuan kitab, syaitan akan datang dengan membawa air yang putih seputih telur, kata dia. Dan dia akan berkata kepada orang yang nak mati ini, tidak ada Tuhan melainkan saya. Maksudnya nak kata dia Tuhan. Dan aku akan memberikan kau air ini. Ini direkodkan dalam Bughatul Mustasyidin, muka surat 151. Jadi bila kita ada dekat, kita ni real. Syaitan yang datang ni adalah bentuk jelmaan yang kita tidak nampak. Jadi menjadi satu tanggungjawab pada kita. Nampak dia dahaga, kita kenal lah orang yang memerlukan air, kita berilah. Daripada syaitan bagi, kan suruh mengucap pelik-pelik, jadi hippies, jadi benda tak bertuhan, jadi susah. Kita ada sebab air yang munasabah lah, jangan bagi air gas pula, air root beer. Tak, air yang munasabah untuk orang nak meninggal lah. Minta teh tarik susah juga kita. Dia munasabah air. Sebab dia dahaga. Itu fakta, dia dahaga. Itu yang pertama. Jangan duduk saja, bagi air sikit. Yang kedua, sentiasa ingatkan kepada orang nak meninggal ni tentang kasih sayang Allah, tentang ampunan Allah, tentang beruntungnya awak dapat bertemu dengan Allah. Berikan dia kata-kata yang menguatkan semangat dia. Kata Aisyah, man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Siapa yang suka bertemu Allah, Allah pun suka bertemu dia. Tapi siapa yang tak nak bertemu Allah, Allah pun tak nak jumpa dia. Jadi kita berikan kata-kata perangsang kepada dia, pada orang yang nak meninggal ni. Sabarlah, gini-gini, kita dah tengok tanda-tanda pun dah tak lama dah ni. Dah, kalau mesin tu dah tak berapa berdenyut dah jantung itu. Kita berikan kata-kata perangsang kepada dia. Jangan takut, teruskan. InsyaAllah Allah sayang. Begini dia jadi ada semangat sikit. Sebab dalam masa yang sama dia juga sedang bertarung dengan gangguan yang kita tak nampak. Terlalu banyak sekali. Yang ketiga, kata ulama', ingatkan dia tentang amalan-amalan soleh yang pernah dia lakukan untuk nak memberi kekuatan pada hatinya untuk dia sanggup nak menghadap Allah Ta'ala. Berikan. Beritahu apa benda-benda baik yang dia buat. Sebab itu diriwayatkan daripada sebahagian ulama' salaf bahawa mereka menganjurkan untuk kita mengingatkan orang yang sedang sakaratul maut itu tentang amalan-amalan soleh dia supaya dia baik sangka dengan Allah. Bahkan di antara ulama' salaf ada yang menyebutkan amalannya ketika dalam keadaan sakarat sebagai bentuk ungkapan baik sangka kepada Allah. Diriwayatkan oleh Atha bin Sa'id menceritakan, kami pernah menjenguk Abu Abdurrahman ketika akan meninggal dunia di rumahnya. Lalu ada sebahagian orang mengingatkannya agar banyak berharap kepada Allah. Lalu Abdul Rahman pun mengatakan, aku tidak mengharap dari Tuhan kerana aku telah berpuasa 80 kali daripada Ramadan. Mana sebut kebaikan-kebaikan yang pernah dia buat, supaya dia jadi confident bahawa ente ada bekal. Jangan takut. Orang yang takut ni tak ada bekalan. Nak berjalan jauh, masuk kubur, pergi pada mahsyar, bekal tak ada. Ente ada bekal. Ente tolong masjid negeri, bagi temperature scanner, orang guna berapa pahala dapat. Ente bagi masjid negeri, ni contoh sajalah. Ente bagi masjid negeri hand sanitizer dispenser yang automatiknya. Kau orang lain kan masih menyembur depan pintu, sungguh-sengah menyembur. Masjid negeri, cekik, itu bukan beli, ada orang sumbang. Jadi kita beritahu, ente sumbang 20 biji, berapa pahala dapat? Orang mau semayang, ulut cucut, basuh tangan, scanner, memudahkan urusan orang semayang. Ente bagus punya orang. Ente ni sedekah bagi makan hari Jumaat. Kita ceritakan kebaikan-kebaikan yang dia pernah buat. Dalam keadaan dia nazak itu, dia ada sikit confident lah. Ya tak iyalah ya. Mudah-mudahan dengan amalan aku itu, jumpa Allah ada bekal sikit lah. Ini bukan sikit, share banyak. Tak apa, no problem. Sedap nasihat orang tentang awak jambat lagi. Tak, ini sumbangan kita. Berpandang, menengok, benda pedahnya. Bagi semangat. Dia kata ulama yang ketiga, ini mesti ingatkan keutamaan
La ilaha illallah. Itu kena ajar. Bukan walaupun orang tu ustaz ke ulama ke, bukan kita nak menafikan ketidakbolehan dia mengucap, tidak. Ini membantu dia. La ilaha illallah. Tak payahlah panjang-panjang sampai asyhadu alla, itu drama swasta mengucap sampai asyhadu, dia la ilaha illallah. Lepas tu tuan kitab masukkan satu bab batasan mentalkinkan orang yang akan meninggal dunia. Mentalkinkan orang yang akan meninggal dunia, kata Imam Qurtubi, cukup sekali saja. Tidak perlu diulang-ulang, kecuali apabila setelah ditalkin dia mengucapkan kalimat yang lain. Maka hendaklah diulang sekali lagi supaya dipastikan ucapannya yang terakhir adalah kalimah syahadah. Kata Imam Al-Qurtubi, apabila seorang yang meninggal dunia telah membaca la ilaha illallah satu kali, maka tidak perlu diulang lagi. Mana dah suruh la ilaha illallah, dia pun la ilaha illallah. Qul huwallah pula cuba baca. Qul huwallah apa? La ilaha illallah cukup dah. Suruh baca ayat kursi lah, suruh azan, tak payah. Padan dah tu. Nabi sebut la ilaha illallah masuk syurga. Ibnu Al-Mubarak mengatakan, talqinlah orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah, dan jika telah diucapkannya maka jangan diulang-ulangkan lagi. Baik, tuan kita bincangkan mengapa tidak disyariatkan mengulang-ulangkan talqin. Imam Al-Qurtubi mengatakan, telah mengatakan Abu Muhammad Abdul Al-Haq, hal tersebut adalah dikarenakan jika orang yang akan meninggal dunia ditalqin secara berulang-ulang, ditakutkan dia merasa bosan, sehingga syaitan akan membuatkannya berat pula untuk mengucapkan la ilaha illallah, kemudian akan menjadikan buruk pengakhiran hayatnya. Ialah dia mengajar ke ceramah ke apa benda-benda nasihat ni, jangan banyak-banyak kali kan, orang jadi fed up. Lepas itu dakwah juga, tapi kalau orang menyampah tak bercerdik ke dakwah tu, dia jangan sampai orang bosan, jangan sampai orang boring. Sebab itu nak mengajar la ilaha illallah tu pun ni tidaklah perlu tauliah. Bukan nak mengajar la ilaha illallah pun kena tauliah. Ni tak payah tauliah, mengajar orang mati tak ada tauliah. Tapi biarlah orang yang disenangi oleh yang bakal nak meninggal ini, cari orang dia senangi. Siapa-siapalah yang kita tahu dia, jangan cari musuh dia. Jadi dia enggan mengucap sebab dia menyampah. Dia dah nak mati, awak tak mati-mati lagi, sakit hati tak jawab la ilaha illallah, awak tak tahu la ilaha illallah, shut up you, dia suruh shut up. Elok cakap shut up, meninggal kan susah. Jadi cari orang yang dia senang. Jadi orang ni kita tengok siapa orang paling sayang. Mungkin isteri dia, tapi isteri tak sanggup dah mengantar suami meninggal ni, menangis mana dah. Nak suruh siapa lagi? Carilah siapa dia sayang. Anak kena tengok juga. Kadang ada orang anak ada 10, yang dia sayang 2-3 orang je. Hak lain tu buat syarat je. Semua jin semua, susah. Tak pernah membanggakan ayah pun. Tapi ada seorang 2, itu buah hati pengarang jantung ayah dia. Belajar bagus, taat cakap mak bapak. Dia suka, suruh dia tu untuk mentalkinkan la ilaha illallah, boleh ikut. Ataupun katalah dia dengan anak-anak mentak rapat, yang dia rapat suruh cucu yang reti, jangan suruh nyanyi letih, nyanyi pula depan tok ki. Cari orang yang munasabah, yang dia senang, untuk nak mengikut. Sebab orang ni dalam suasana gangguan, syaitan banyak apa semua, cari orang yang dekat dengan dia lah. Kata Al-Hasan bin Isa, Ibnu Al-Mubarak telah berkata kepadaku, talqinlah dengan kalimah syahadah dan janganlah kamu mengulangnya kecuali jika dia mengucapkan kalimat yang lain. Tujuan talqin adalah agar seorang yang meninggal di dunia itu, di dalam hatinya tidak ada kecuali Allah. Kerana perkara itu akan duduk dalam hati. Amalan hati yang akan dilihat dan amalan hati yang merupakan sebab keselamatan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Syubrumah, ia mengatakan, aku bersama Amir bin Ash-Sha'bi mendatangi seorang lelaki yang sakit dan kami menemuinya akan meninggal dunia, dan ada seorang lelaki mentalkinkan kalimat syahadah kepadanya. Lelaki yang mentalkin tadi mengatakan, ucaplah la ilaha illallah, dan dia terus menerus mengulang kalimat yang sama. Melihat hal itu, maka Ash-Sha'bi mengatakan, bersikap lemah lembutlah saudara kepada saudara kita ni. Dan orang yang sakit tadi lantas berbicara, baik engkau mentalkinkan aku ataupun tidak, aku tetap tak akan meninggalkan bacaan ini.
Lalu dia pun membaca firman Allah, wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, dan Allah mewajibkan mereka kalimat taqwa dan mereka berhak terhadap kalimat tersebut dan mereka patut memilikinya. Maka kata Asy-Sya'bi, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan sahabat ini. Baik, cuma ada sedikit kekeliruan dalam mentalqin ini, kata tuan kitab. Bukanlah yang dinamakan mentalqin dengan menyebut-nyebut kalimah syahadah di depan orang-orang yang akan meninggal dunia dan memperdengarkannya, akan tapi dengan memerintahkan seseorang yang akan meninggal dunia agar mengucapkannya. Dalilnya adalah hadis Anas bahawasanya Rasulullah SAW menjenguk salah seorang sahabat dari kalangan Ansar lalu mengatakan, ya khalu qul la ilaha illallah, faqala akhalun am ammun, faqal la bal khalun, qal fa khairun li an aqula la ilaha illallah, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'am. Kata Nabi, kata dalam hadis daripada Anas ini, Nabi menyebut, ucapkanlah la ilaha illallah. Orang tu tanya, apakah dari pihak sebelah ibu atau sebelah bapa? Katanya daripada sebelah ibu. Maka dia berkata, adakah lebih baik bagi diriku untuk mengucapkan la ilaha illallah? Jawab Nabi, ya. Maka riwayat ini, kata ulama, menunjukkan proses memerintahkan, bukan sekadar dia berzikir. Jangan duduk sebelah orang nak meninggal, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Bukan begitu. Bukannya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan begitu. Baca la ilaha illallah, suruh betul. Suruh betul. Bukan suruh berzikir. Baik pasang kaset je. Baik pasang kaset zikir banyak kan, beli dalam YouTube banyak. Tak, memang dia suruh hajar betul. La ilaha illallah, hajar betul-betul. Mentalkinkan, ini kata Imam Al-Qurtubi, dan kadang-kala talqin dilakukan dengan menyebut hadis tentang talqin di sisi seorang yang alim. Ada juga. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Nu'aim bahawasanya Abu Zur'ah sedang dalam keadaan akan meninggal dunia. Dan di sisinya ada Abu Hatim, Muhammad bin Salamah, Munzir bin Sya'zan dan sekelompok ulama yang lain. Lalu mereka menyebutkan hadis talqin, namun merasa malu terhadap Abu Zur'ah. Lantas mereka mengatakan, wahai sahabat-sahabat, marilah kita mengingati kembali hadis tentang talqin. Abu Maslamah berkata, telah menceritakan kepada kami Ad-Dhahab, telah menceritakan, disebutlah riwayat-riwayat hadis ini. Muhammad Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang untuk ucapannya ketika nak mati la ilaha illallah, maka masuk surga. Jadi ulama bersunnah yang mendengar ini mengucap jelah. Itu level-level tertentu lah. Yalah, kita mengajar ni pun ada pesen-pesen. Mengajar orang tadika lain, mengajar sekolah rendah darjah 1 lain, mengajar sekolah rendah darjah 6 lain lagi, mengajar orang universiti lain lagi, mengajar orang pendidikan tinggi lain lagi. Jadi kalau sesama ulama ni, dia tak ada lah perlu duduk sebelah, ya Syekh, la ilaha illallah. Dia tidak level dia lah. Level dia sama dia baca hadis je. Kata cuba baca hadis man kana akhir kalami la ilaha illallah, waktu hadis Ad-Dhahab makhlaq daripada Abu Hafs bin Muslim berkata, dia orang pesim gitu. Jadi orang nak meninggal ni dengar, dia ucap la ilaha illallah. Tapi kalau level-level orang awam, kena ajar lah, kena ajar. La ilaha illallah, sebut-sebut la ilaha illallah, mesti ajar. Tuan-tuan sekalian, ingat, kita esok masuk surga dengan la ilaha illallah je, tak ada benda lain. Man qala, kata Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdu rasuluh wa anna Isa abdullah wa ibnu ammatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu wa anna al-jannata haqq wa anna an-nara haqq adkhulullahu al-jannah ala ma kana min amalin. Kata Nabi, siapa-siapa yang saksi bahawa Allah adalah Tuhan sebenar, aku adalah Rasulullah, dia percaya bahawa Nabi Isa bukannya anak Allah, Nabi Isa hanyalah anak kepada Maryam, dia percaya bahawa
kematian itu adalah benar, dia percaya bahawa surga itu adalah benar, maka adkhalahu Allahul jannah ala ma kana min amalin. Allah akan masukkan ke dalam surga walau berapa banyak pun amalan dia buat. Mana sikit boleh, tak banyak pun tak apa. Ni hadis riwayat Bukhari Muslim. Itulah besarnya la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Allah akan mengeluarkan daripada neraka semua orang yang dalam hatinya walaupun sebesar zarah ada la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sebab itu kalimat la ilaha illallah bukan kalimat yang main-main. Kita mesti ajar orang yang nak meninggal la ilaha illallah. Kita sibuk cerita mengajar orang meninggal, kita esok meninggal siapalah nak mengajar kita. Kita berdoalah pada Allah. Allah mudahkan, kok mati seorang tengah hutan pun, biar datanglah malaikat mengajar kita. Lagi elok sentiasa disebutlah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita nak ceritakan lagi tapi masa kita tak mengizinkan. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan bincangkan ada satu perspektif lagi. Sebab budaya kita di Malaysia, di Nusantara khususnya, termasuk rakan-rakan di Indonesia, talqin ni biasanya dekat kubur. Orang dah masuk jenazah, tutup, bubur bunga sikit, talqin. Dia mengajarlah kubur benar, neraka itu benar. Jadi bagaimanakah pelaksanaan ini dengan pelaksanaan talqin yang digariskan atau diberi panduan oleh Imam Qurtubi ini? Ini kita akan bincangkan pada minggu hadapan insya-Allah, kerana masa kita tidak mengizinkan. Jadi sekadar itulah saja sembang-sembang pada kesempatan kali ini. Sebelum kita berpisah, marilah seperti biasa kita menadah tangan berdoa. Moga pertemuan kita diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fanzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, berkat kekuatanmu, berkat kekuasaanmu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekadar itu, selamat menyambut hari raya Idul Adha. Stay safe raya. Selamat memandu balik kampung mudik lebaran. Kullu am wa antum bi alfi khair. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.